Ni ilmu lah. Tak jumpa sama hidup kita pun seumpama tu. Tapi ilmu. Maknanya sebelah malam sunat baca kuat, sebelah siang sunat baca perlahan. Dia malam kuat, siang perlahan. Mana contoh malam? Semai sunat gerhana bulan sebelah malam, sunat baca kuat. Mana contoh siang? Gerhana matahari, sunat baca perlahan. Gerhana bulan sebelah malam, sunat baca kuat. Gerhana matahari sebelah siang, sunat baca perlahan. Dia yang sunat hak qada tadi, qada waktu malam, sunat baca kuat, Fatihah, Amin dan Surah di rakaat yang pertama. Kalau qada sebelah siang, sunat baca perlahan walaupun qada subuh, maghrib, isyak. Dia yang walaupun siang hari yang sunat baca kuat, yang sunat baca kuat, sama ada berjemaah ataupun semai seorang diri. Yang sunat baca kuat walaupun siang hari, dia ada baca kuat siang hari, imam lah. Jumaat Jumaat yang baca kuat, imam dengan semai seorang, siang hari Jumaat lah. Jadi imam pun sunat baca kuat, semai seorang pun sunat baca kuat, makmum je tak sunat baca kuat. Bila pula Jumaat semai seorang? Kenapanya? Rakaat pertama Jumaat dia sempat dengan imam. Dia rakaat pertama Jumaat, maka kedua Jumaat dah imam baca kuat lah, dia makmum baca perlahan. Lepas imam beri salam, dia pun naik rakaat kedua Jumaat. Dia makmum ke semai seorang? Semai seorang, sunatlah baca kuat, Fatihah, Amin dan Surah. Kalau ada member baru siapa, dia baca kuat, maknanya dia Jumaat. Member ni pun ikut belakang dia, boleh serakaat dengan hak tambah serakaat ni, maka yang hak belakang ni pun boleh Jumaat juga. Lepas kaunter syakir bisalam pun naik ke kedua Jumaat, sunat baca kuat pula, ada orang yang boleh ikut belakang. Gitulah. Kalau gambar gambar sama kita kuat lah tu. Gambar sama kita memang kuat lah. Kuat lah, tapi bukan kuat so kuat. Mana kuat ni bukan hanya dengar di telinga sendiri sahaja. Hak semai siang imam ataupun semai seorang sunat baca kuat, kita maklum, iaitu Jumaat. Tapi Jumaat dia tak ada qada. Tak ada qada. Kalau tak ada Jumaat, zuhur perlahan lalu lah. Sebab itulah kalau dia ikut imam, tak sempat satu rakaat, imam iktidal kat kedua, dia baru masuk semai Jumaat, tak ada Jumaat lah dianya. Jadi zuhur lah. Lepas imam beri salam, dia pun naik zuhur 4 rakaat. Perlahan lah sebab zuhur. Hak tadi rakaat pertama dia ikut tu imam, rakaat kedua dia baca perlahan sebab dia makmum, tapi dia boleh Jumaat. Imam beri salam, dia naik tambah rakaat kedua Jumaat. Rakaat kedua Jumaat jadi seorang diri, sunat baca kuat. Tapi Jumaat tak ada qada. Ada ni Jumaat tak semayang, semayangnya zuhur. Dia tak ada Jumaat, qada Jumaat tak ada. Ada satu semayang siang hari, semai tunai pun sunat baca kuat, semai qada pun sunat baca kuat. Sama ada imam ataupun semayang seorang diri, sama ada imam ataupun semayang seorang diri, semayang 2 hari raya. Semayang 2 hari raya siang hari, tapi Nabi baca kuat. Tengok gerhana bulan sebelah malam, barulah Nabi baca kuat. Semayang gerhana matahari sebelah siang, baca perlahan. Semayang Jumaat atau siang hari, ni semayang 2 hari raya siang hari. Tapi sunat baca kuat sebab Nabi baca kuat. Semayang tunai, sama jadi imam ataupun semayang seorang, sunat baca kuat. Kita qada semayang rayanya, sebab semayang raya ni semayang sunat yang berwaktu. Waktu masuk dia dengan terbit matahari, waktu habis dia dengan waktu zuhur. Jadi tiap-tiap semayang sunat yang berwaktu
tak sempat solat dalam waktu, dia sunat qada. Semai sunat yang bersebab macam gerhana bersebab, tahiyatul masjid bersebab, dia tak ada waktu. Gerhana tak ada waktu, dia sebab. Bila kau berlaku gerhana, pagi ke, tengah hari ke, petang ke, dia tak ada waktu, dia ada sebab. Jadi semai sunat yang bersebab, tahiyatul masjid ada waktu? Tak ada, ikut tahiyatul masjid waktu mana pun. Dia semai sunat bersebab. Kalau semai sunat bersebab kita tak buat, maka tak ada qada. Tak sunat qada, tak ada. Allah, gerhana saya tak ingat gerhana cerah dah, nak qada tak ada. Adapun semai sunat yang berwaktu, ada waktu bermula, ada waktu berakhir, luput waktu tak buat, sunat qada. Dengar sajalah qadanya. Hak tunai pun dah buat dengan sengaja, nak qada pula. Sebut je. Jadi semai sunat raya dia berwaktu. Waktu masuk, waktu bermula dengan terbit matahari, waktu berakhir dengan waktu zuhur. Tak tahulah pagi tu sibuk punya sibuk. Tak sempat nak sembahyang raya. Masuk waktu zuhur, dia sunat qada sembahyang raya, dia pun baca kuat. Baca kuat. Tapi jangan main masjid surah. Kenapa ni baca kuat? Dah pelik sehari, mana ada baca kuat? Semasa seorang tak ada baca kuat. Qada sembahyang raya, dia qada lepas zuhur, maka sunat baca kuat Fatihah, amin dan surah. Mana kalau semai tunai pun sunat baca kuat, semai qada pun sunat baca kuat. Walaupun semai tunai tu siang hari, walaupun masa qada pun siang hari, sunat baca kuat adalah semayang 2 hari raya. Semayang subuh tunai sunat baca kuat. Qada belum tentu lagi baca kuat ke baca perlahan. Kalau qada subuh sebelah malam, sunat baca kuat. Kalau qada subuh sebelah siang, sunat baca perlahan. Maghrib tunai baca kuat. Kalau maghrib qada, tak tahu lagi. Kalau qada sebelah malam, sunat baca kuat. Kalau qada sebelah siang maghrib, sunat baca perlahan. Ada pun semai hari raya, semai tunai dalam waktu dia tu baca kuat. Semai qada siang ke qada malam ke, semai 2 hari raya, sunat baca kuat. Ini ilmu bab baca kuat, Fatihah, amin dan surah di 2 rakaat yang pertama. Mana? Tanya ke Ayuh mu. Wakil. Dan sekarang ni hak siang hari, hak baca kuat imam ataupun semasa seorang Jumaat. Tapi Jumaat tak ada qada. Semayang ni siang hari sunat baca kuat imam ataupun semasa seorang, tunai ataupun qada, sunat baca kuat semata. Semai 2 hari raya lah. Boleh buat teka lah. Boleh buat teka. Buat teka dengan anak ke? Kena anak pandai jawab. Anak tahu lama dah ayah. Ayah baru tahu. Dan sekarang ni Jumaat, imam ataupun semasa seorang sunat baca kuat. 2 rakaat sunat baca kuat lah. Semasa seorang Jumaat ni disempat dengan imam rakaat pertama, imam tasyahud wisalan, dia pun tambang naik tambah serakaat, dia boleh Jumaat. Jadi Jumaat rakaat kedua dia seorang sunat baca kuat Fatihah, amin dan surah. Tapi kalau Jumaat dia tak ada qada. Ada pun sekarang ni sembahyang siang hari, sunat baca kuat imam ataupun semasa seorang, tunai ataupun qada pun sunat baca kuat. Sembahyang 2 hari raya. Qada lepas zuhur sunat baca kuat, dia qada sebelah malam. Sebelum tidur dia qada hak hari raya pagi tadi tak sembahyang. Dia qada sebelum tidur je sebelah malam, sunat baca kuat. Qada siang hari pun sunat baca kuat, qada lepas zuhur. Ini hak bacaan kuat dan juga bacaan yang perlahan. Sunat hai'ah di dalam sembahyang. Sesaat tu kita pergi pada hak sunat sakta, sunat diam sekejap, sekadar subhanallah. Cuma dalam kitab kita ni hak lepas Fatihah, antara Fatihah dengan amin, antara amin dengan surah, antara surah dengan
rakaat 3. Sunat saktah selepas daripada membaca Fatihah. Dia ada sunat saktah, sunat diam sekejap, jangan sambung. Sebelum Fatihah ada 3. Jadi maknanya dalam sembahyang tu ada 6 saktah. Ada 6 saktah. Mana kita ni hak sini antara Fatihah dengan amin, antara amin dengan surah, antara surah dengan rakaat 3. Hak sebelum daripada Fatihah ada 3 saktah yang semua sekali jadi ada 6. Hak sebelum baca Fatihah ni selepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita berhenti sekejap, barulah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, baru kita baca doa iftitah. Antara Allahu Akbar diam sekejap je, jangan Allahu Akbar Allahu Akbar kabira, jangan gitu. Sunat hay'ah, ini panggil hay'ah ni keindahan di dalam solat, kecantikan di dalam solat. Jadi Allahu Akbar, diam sekejap je, barulah baca doa iftitah, baca Allah Akbar kabira ke, baca wajah tu wajah lillazi ke, sampai ke habis doa iftitah, wa ana minal muslimin. Saktah sekejap, barulah a'udzubillah. Jangan wa ana minal muslimin a'udzubillah, jangan gitu. Wa ana minal muslimin, ujung doa iftitah itulah, wa ana minal muslimin, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kena jaga. Hak ni jarang orang saktah. A'udzubillah dengan bismillah sunat berhenti sekejap, jangan sambung. A'udzubillah bukan Fatihah, amin bukan Fatihah, a'udzubillah bukan Fatihah. Antara Fatihah dengan amin sunat berhenti sekejap, antara a'udzu dengan bismillah sunat berhenti sekejap. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim juga sekali. Dah kita ni a'udzubillah dengan bismillah ni, kalau kita budak-budak dua tu sekali je. Dah kita ingat a'udzubillah tu Fatihah juga dah kita ingat a'udzubillah dulu wajib. Dah mana pernah dak baca a'udzubillah. Memang kena baca a'udzubillah. Tu wajar kan? Dia ajar belaka bacaan. Kadang-kadang mana wajib mana sunat kita budak-budak. A'udzubillah tak pernah tinggal. Jadi kita berasa a'udzubillah ni Fatihah dah, kita berasa. Terus macam Fatihah dah. A'udzubillah bukan Fatihah, sebagaimana amin bukan Fatihah. Maka a'udzubillah dengan amin dikena asingkan daripada Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti sekejap, barulah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni kita biasa ke a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah lalu dah. Dia mana kita biasa sambung lalu dah. Mana berhenti tapi dia tak berhenti betul, berhenti sungguh. Macam tadi wa ana minal muslimin, berhenti sekejap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita berhenti sekejap, barulah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dia gitu. Waladdallin, berhenti sekejap, barulah amin. Atau lepas Fatihah. Pada kita ni lepas Fatihah ada 3 yang saya sebut ni, sebelum Fatihah ada 3. Antara takbir dengan doa iftitah, antara doa iftitah dengan a'udzubillah, antara a'udzubillah dengan Fatihah. Kemudian antara Fatihah pada kita ni, antara Fatihah dan amin sunat diam sekejap, dan disunatkan kita berdoa di situ. Rabbir firli, ada doa situ. Rabbir firli, ya Allah ampuni dosa aku. Rabbir firli, ya Allah ampuni dosa aku. Waladdallin, Rabbir firli, amin. Rabbir firli, dan seelok lagi kita tambah Rabbir firli wali walidayya. Ya Tuhanku, ampuni dosa aku dan kedua ibu bapa aku. Rabbi firli sekurang-kurangnya, tapi nak comel Rabbi firli wali walidayya, ampuni dosa aku dan ampuni dosa kedua ibu bapa aku.
sebelum kita kata amin. Cuma yang timbul ulama beri pandangan ni, sama ada Fatihah tu yang baca Fatihah sendiri atau umpama kita ni makmum, kita mendengar Fatihah tu imam, kita mendengar Fatihah tu imam. Adakah kita sunat kata juga Rabbi Firli? Sekarang ni kita belum baca Fatihah, kita belum baca Fatihah. Yang baca Fatihah kuat adalah tu imam, yang baca Fatihah adalah tu imam. Jadi sekarang ni kita hanya mendengar. Adakah kita, yang tu imam saja baca Rabbi Firli wali walidayya, ataupun kita yang mendengar pun sunat kata juga? Ini ada dua pandangan lah. Ada dua pandangan. Ada setengah mengatakan kalau dalam kitab yang Anah, dia kata tak sunat kalau kita makmum. Yang sunatnya yang baca tu saja. Kita ni hanya mendengar je kan. Kita hanya mendengar. Jadi sekarang ni tu imam kuat kan, waladdallin. Tu imam Rabbi Firli wali walidayya amin. Kita ni amin saja, tak sunat kata Rabbi Firli. Itu dalam kitab I'anatut Talibin. Hak sunat berdoa Rabbi Firli ni, hak ni dalam ada khabar yang hasan, hadis yang hasan. Nabi SAW qala aqiba waladdallin Rabbi Firli. Nabi kata mengiringi waladdallin dengan Rabbi Firli. Cuma setengah guru ditambah Rabbi Firli wali walidayya. Cuma sekarang ni yang membaca Fatihah saja yang sunat Rabbi Firli wali walidayya bawa amin. Yang kita makmum tukar dengar Fatihah tu imam ni, hak dalam kitab yang Anah dia kata tak sunat. Tapi dalam kitab yang lain kata sunat. Sebab tu kadang-kadang makmum pun ada juga tu imam waladdallin Rabbi Firli, bunyi pada makmum amin ada. Makmum terpulang lah nak doa sekali Rabbi Firli ataupun nak amin saja terpulang. Itu bagi makmum yang mendengar, bukan membaca Fatihah. Sampai time makmum baca Fatihah sendiri, maka dia pun berdoa lah Rabbi Firli, kemudian Rabbi Firli walidayya, kemudian barulah amin. Antara amin dengan surah, yang terakhir antara surah dengan rokok. Antara surah lakum dinukum waliyadin, berhenti senapah, barulah Allahu Akbar rokok. Antara amin dengan surah, kalau kita semasa seorang berhenti sekejap. Tapi kalau kita jadi imam, kalau kita jadi imam bacaan kuat, jadi imam bacaan kuat, kita jadi imam bacaan kuat. Kalau kita jadi imam bacaan perlahan macam Zuhur Asar, dia berhenti sekejap je, waladdallin amin, berhenti sekejap terus baca surah. Adapun kalau tu imam subuh maghrib isyak dia baca kuat. Kalau dia baca kuat, antara Fatihah amin dengan surah, tu imam sunat berhenti sekadar satu Fatihah makmum. Tu imam sunat tunggu sekadar satu Fatihah makmum. Makmum baca Fatihah sampai ke selesai, baru tu imam memulai bacaan surah. Itu hak paling afdal. Ni kita dak bismillah, dia bismillah dah tu imam, suara kuat, dia punya box speaker tu tepi telinga kita, kita nak baca Fatihah jadi tergagak-gagak. Sunat tu imam diam sekadar satu Fatihah. Kalau dok pun tu imam nak cepat, tunggulah setengah Fatihah makmum, barulah tu imam memulai membaca surah. Yang di Pondok Pasir Tumbuh dahulu, masa saya mengaji, tu imamnya, tuan guru tu ayah syekhnya, memang teguh akan diam sekadar satu Fatihah, walaupun sebenarnya sunat tarawih 20 rakaat. Sunat tarawih 20 rakaat. Kata tiap-tiap rakaat Allahu Akbar, tunggu baca doa iftitah yang lengkap. Lambat lagi ke mana Ramadan ni kan. Lambat lalu dah orang ke payung.
Tunggu baca doa iftitah macam biasa, macam doa iftitah isyak. Tunggu habis baca Fatihah, tunggu satu Fatihah, barulah tunggu baca surah. Tapi tu di masjid dengan tunggu. Kalau hak macam orang payah nak cepat, dia ada surah. Surah balasah tu ustaz dia tu imam. Tu dia cepat sikit, bukan cepat macam Indonesia 17 minit tu. Tu bukan semayang tu. Suka. Mana cepat sikit lah. Mana kalau surah boleh balik dah, masjid dah sudah hari. Tu baru tarawih, belum tahlil lagi. Kau sebelah tu baru balik. Hak biasa pondok, hak tua-tua bertukar, situlah digi. Hak budak-budak gagah, surah digi. Pondok, hak tua-tua, hak bertukar ni, dia memang itu guru, siapa kau sebelah. Hak budak-budak muda-muda ni, digi surah. Sebab apa? Cepat sikit je. Tapi tu guru, Tok Aisying memang dia tunggu satu Fatihah. Betul comel. Ataupun sekurang-kurangnya kita tunggulah setengah Fatihah. Tunggu setengah. Mana makmum baca Fatihah separuh, barulah tu imam memulai bacaan surah. Dia gitu. Tapi tu imam bukan duduk diam. Tu imam dia membaca dengan perlahan surah-surah yang lain. Dia bukan tu imam duduk diam, bukan. Dia baca surah secara perlahan. Kalau tu imam tu jenis tu imam ambil Quran besar, tu imam jenis baca surah Quran besar. Dia masa ditunggu tu, dia baca ayat sebelum. Dia baca ayat sebelum, akhirnya makmum sudah dah baca Fatihah. Dia pun baca dengan kuat, sambung surah tadi. Kalau gini, hok baca surah Quran besar lah. Kalau kita baca surah Quran kecil, kita ambil surah sebelum daripada tu, baca dengan perlahan. Bukan itu saja. Kalau tu imam malah baca surah pun, tu imam kena berzikir ataupun berdoa. Bukan itu saja. Tu imam bukan itu saja. Tapi seeloknya tu imam membaca Al-Quran. Ketika tu imam belum membaca surah dengan kuat tu, sebelum tu dia baca surah yang lain, baca dengan perlahan. Bukan tu imam tunggu saja, bukan. Tapi cuma antara amin imam dengan surah imam, sunat dia berhenti sekadar satu Fatihah makmum ataupun sekurang-kurangnya setengah Fatihah makmum. Itu saktah bagi imam bacaan kuat antara amin dengan membaca surah. Baca surah contohnya kuliah, baca surah tu semua sebelum dia tu. Kalau baca surah sama apa dah? Baca surah. Tak ada apa-apa. Tapi cuma nak baca Quran. Jangan duduk saja. Baca Quran. Bacalah ni Al-Ha ke, baca perlahan, tak dengar. Cuma bukan duduk saja. Cuma nak tunggu sampai ke makmum selesai baca Fatihah, barulah imam memulai baca surah. Jadi makmum boleh dengar Fatihah tu imam comel-comel. Ketika makmum baca Fatihah, tidak terganggu dengan suara kuat imam. Ketika imam baca surah, sedak-sedak dia baca surah, makmum boleh dengar penuh-penuh surah tu imam. Ni kita nak baca Fatihah, dia baca surah dia kuat, Fatihah terganggu, dia baca sedap surah, kita nak terpan dengar. Terpan dengar kerana kita nak baca Fatihah. Jadi imam baca Fatihah kuat, kita perhati dengar. Dia baca lagu pula sedap. Siapa masa kita baca Fatihah, tu imam tak perlahankan bacaan, tak dengar suara tu imam, tak terganggu Fatihah makmum. Makmum selesai baca Fatihah, tu imam pun baca surah, sedap pula baca surah. Kita selesai dah baca Fatihah, kita boleh perhati dengar Fatihah surah tu imam. Tu baru ketik ni molek. Tu adab dalam solat. Kalau makmum nak baca Fatihah kerana ganggu baca surah tu kan? Tak usah baca ada dang ya. Dia kena tu imam dia baca sedap kan. Kita nak dengar bacaan dia. Mana kalau dia baca lepas kita baca Fatihah kan, kita boleh perhati dengar bacaan surah tu imam. Teratur molek. Tapi setengah orang, Allah, biarlah baca selalu tu imam Fatihah. Kita habis surah, tu imam habis Fatihah, cepat rokok, untung masa. Ada kat makmum gitu. Tunggu lama dia kan dia. Rugi masa dia kata. Bukan, memang hak tok comel dia lah. Memang ada makmum gitu. Dah lambat. Kita baru habis Fatihah. Wah, baru baca surah. Kalau dia baca surah sama kita baca Fatihah kan? Kita habis Fatihah, dia habis surah kan? Kan? Boleh rokok cepat. Dia ke makmum nak gitu. Makmum nak cepat.
Itu adab perkara-perkara disunatkan di dalam solat. Faslun, bermula rakaat itu 4 syarat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.